Kawasan pantai timur Sabah adalah selamat dan terjamin untuk dikunjungi oleh pelancong. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz membuat jaminan itu ketika melakukan lawatan kerja ke kawasan pelancongan di Sandakan dan Kinabatangan. Menurut Datuk Nazri, lawatan berkenaan bertujuan memberi keyakinan kepada pelancong bahawa kawasan pantai timur Sabah adalah selamat dikunjungi. Beliau berucap dalam majlis jamuan malam sempena lawatan beliau ke Sandakan. Hadir sama Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Masidi Manjun. Menurut Datuk Seri Nazri, promosi kawasan pelancongan di Sabah perlu dilakukan secara lebih agresif. Bagi tujuan itu, Persatuan Pelancongan di setiap daerah perlu aktif mempromosi kawasan pelancongan masing-masing dan tidak semata-mata bergantung kepada program promosi anjuran kerajaan. Beliau juga berharap agar kerajaan negeri mengekalkan nama sedia ada kawasan pelancongan yang terdapat di Sabah bagi mengekalkan warisan mengikut sebutan asal masyarakat tempatan bagi mengekalkan keasliannya. Dalam rangka lawatan ke Sabah, Datuk Seri Nazri turut melawat Taman Pulau-Pulau Penyu, Pulau Konservasi Beruang Madu, Kampung Sukau dan Muzium Agop Batu Tuluk di Kinabatangan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHIS diminta memantau dan menyiasat penularan ajaran sesat Mila Abraham di negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif ketika menyuarakan perkara itu berkata, usaha itu akan dilakukan dengan kerjasama polis dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan serta agensi agama lain. Ia bagi membolehkan tindakan sewajarnya diambil terhadap pengikut ajaran berkenaan yang mengamal dan melakukan aktiviti bercanggah dengan ajaran dan akidah Islam. Beliau yang juga Menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam negeri Sabah berkata, pihaknya akan menganjurkan lebih banyak program mengenai penghayatan terhadap ajaran Islam sebenar. Sebab itu dari pendidikan sekolah, di masjid-masjid kita akan berikan terus program yang berhubung dengan penghayatan terhadap Islam yang sebenar. Yaitu tentang ajaran sesat, tentang ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama dan seperti manalah Mila Ibrahim ini. Datuk Arifin ditemui media di Kota Kinabalu sebagai mengulas ajaran sesat Mila Abraham yang kini bertapak di beberapa perkampungan di daerah Tuaran, Sandakan, Tawau dan Kota Kinabalu. Pelaksanaan program pidato akan diperluas ke semua sekolah agama di negeri ini dalam usaha melahirkan lebih ramai golongan pendakwah yang serba boleh dan berketerampilan. Program tersebut akan diadakan setiap bulan secara bergilir-gilir di setiap sekolah agama di Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, pada masa ini hanya Sekolah Menengah Agama Negeri Toh Puan Hajar Rahmah yang melaksanakan program berkenaan. Setiap bulan kita adakan dengan penampilan anak-anak kita berceramah, berdebat, forum, berpuisi, berdrama dan sebagainya untuk membolehkan mereka dilatih berhadapan dengan masyarakat. Datuk Arifin ditemui media selepas merasmikan pertandingan syarahan agama Piala Ketua Menteri Sabah bagi Sekolah Menengah Agama Negeri peringkat negeri 1437 Hijrah di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Program Jurungkali Anjuran Bersama Bahagian Pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Zon Sabah ini bertujuan mengasah bakat pelajar dalam berkomunikasi dan berinteraksi sebelum menjadi da'i untuk menerajui dakwah Islamia. Seramai 12 peserta dari 6 sekolah menengah agama negeri menyertai pertandingan ini. Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi pengurusan Eco Campus akan melancarkan Tahun Melawat UMS 2016-2017 pada April ini. Pelancarannya menjadikan UMS Universiti pertama melancarkan inisiatif seumpama itu di Malaysia dan juga di rantau ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah berkata ia akan dilancarkan serentak pelancaran Pusat Informasi Pelawat Eco Campus EVIC bersama-sama dengan pakej Eco Pelancongan UMS. Bertempat di Fakulti Sains dan Sumber Alam, Pusat EVIC akan menjadi ruang maklumat tarikan pelancong dan pakej pelancongan di UMS. Ia akan dilengkapi pusat galeri dan penerangan pelancongan, pembelian tiket berpusat dan pakej pelancongan serta kedai cenderahati. Beliau berucap sempena Majlis Amanat Naib Chancellor UMS
UMS di Dewan Chancellery UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Harun berkata, UMS akan terus berusaha mencapai tahap membanggakan dalam pelbagai aspek walaupun berdepan ekonomi dunia yang semakin mencabar. Antara kejayaan membanggakan UMS ialah apabila mencipta sejarah sebagai satu-satunya universiti di Borneo yang diiktiraf oleh QS World University Rankings bagi subjek pertanian dan perhutanan pada tahun ini. Ia menjadikan UMS antara 200 universiti terbaik di dunia dan satu pencapaian terbaik sejak UMS ditubuhkan 21 tahun lalu. Dalam majlis ini dilancarkan pencenamaan semula Pusat Hubungan Industri kepada Pusat Jaringan Industri dan Komuniti berkuat kuasa 19 Januari 2016. Seramai 910 pelajar Politeknik Sandakan menerima baucer buku 1 Malaysia BB1M yang disampaikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Zakaria Idris. Berucap dalam majlis penyerahan baucer itu di Dewan Kuliah Politeknik Sandakan, Datuk Zakaria berkata, BB1M membantu meringankan beban pelajar untuk membeli buku pengajian yang mahal. Katanya, usaha itu juga selaras hasrat kerajaan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan rakyat, khususnya mahasiswa, bagi melahirkan graduan yang holistik sejajar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Sempena majlis ini, beliau yang juga wakil rakyat kawasan Gum-Gum melawat mini karnival kebudayaan Politeknik Sandakan. Beliau memuji Politeknik Sandakan mengajurkan mini karnival ini kerana ia mampu mengangkat martabat budaya rakyat negeri ini. Program ini juga bertepatan untuk mengelakkan anak-anak muda daripada terpengaruh dengan ideologi berkaitan budaya dan kesenian yang disebarkan melalui media sosial. Sementara itu, seramai 399 pelajar SMK Pekan Kuala Penyu menerima bantuan khas awal persekolahan sebanyak RM100 seorang. Bantuan itu disampaikan juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Haja Azizah Haji Muhammad Dun di Kuala Penyu. Berucap dalam majlis penyampaian bantuan tersebut di Kuala Penyu, Datuk Azizah meminta ibu bapa dan pelajar menggunakan bantuan itu untuk membeli buku-buku kerja sekolah yang dapat membantu pembelajaran. Katanya, sumbangan itu merupakan keprihatinan kerajaan dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya isi rumah yang berpendapatan di bawah RM3,000. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui sangat menghargai bantuan berkenaan. Inilah bantuan yang 100 untuk perbelanjaan anak saya sekolah lah. Untuk belanja hari-hari, gitulah untuk keperluan. Saya gembira menerima uang sebanyak RM100 itu untuk saya membeli peralatan keperluan dia lah. Gembira sebab terpilih kan. Jadi apapun kita berterima kasihlah kepada pihak kerajaan. Rasa gembira lah. Kegunaan duit yang bantuan tu untuk untuk beli peralatan sekolah, rasa macam gembira lah, ucapan terima kasih lah untuk yang membagi bantuan. Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort berkata, kehadiran ibu bapa dalam majlis ini membuktikan komitmen dan sokongan mereka terhadap setiap aktiviti persekolahan anak-anak mereka. Pelbagai bidang latihan kemahiran yang diadakan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM mampu memacu kebolehpasaran modal insan dalam kalangan generasi muda. Wakil Rakyat Kuala Penyu, Limus Juri berkata, langkah itu bukan hanya menggalakkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, malah berkeupayaan dalam bidang kemahiran yang diminati. Hasrat kerajaan itu daripada Jabatan Kementerian Pembangunan Teknologi dan Maklumat, daripada Jabatan JPSM, supaya mendadakkan para pelajar dari keluaran daripada SPM, lepas SPM dia orang boleh masuk college, lepas itu ke mana hala tuju dia orang untuk belajar terus-terusnya ke Menara Gading. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pameran latihan kemahiran anjuran JPSM dengan kerjasama pejabat daerah Kuala Penyu di Dewan Syah Bandar Makang Kuala Penyu. Pelajar yang menghadiri program ini turut mengakui ia membawa banyak manfaat. Saya rasa program ini bagus untuk pelajar
dan orang lain. Sebab ia membantu macam-macam lah untuk buat persediaan selepas belajar. Manfaat yang kami dapat dari program ini ialah kami dapatlah peluang untuk kami lepas SPM nanti macam mana. Lepas itu kami dapat mengetahui apa yang kami boleh cari nanti lepas SPM. Sebanyak 15 agensi kerajaan, penyedia latihan kemahiran, sektor swasta dan Institut Pengajian Tinggi Awam menyertai pameran ini. Kempen penghayatan Rukun Negara menerusi pelaksanaan pertandingan sketsa Rukun Negara Kelab 1 Malaysia di peringkat sekolah menengah amat bertepatan. Ini kerana kempen anjuran Jabatan Penerangan Malaysia itu mampu meningkatkan penghayatan Rukun Negara dalam kalangan pelajar. Pengetua SMK Beaufort Abdul Samad Jumat berkata, penerapan ilmu berlandaskan rukun negara membolehkan pelajar berfikir mengenai peranan mereka apabila menjadi pemimpin masa depan. Dengan adanya pertandingan begini, dapat melatih para pelajar lah untuk mencari ilmu. Ya. Dalam prinsip rukun negara yang dipertandingkan ini, banyak ilmu yang didapati oleh pelajar dan mereka juga berlatih macam mana untuk mencari isi-isi yang perlu dipersembahkan dan ilmu mereka akan berkembang. Beliau ditemui pemberita RTM sempena pertandingan sketsa Rukun Negara Kelab 1 Malaysia peringkat bahagian pedalaman bawah di Beaufort. Melalui sketsa Rukun Negara ini, saya dapat mempraktikkan nilai-nilai murni melalui Rukun Negara yang telah ditetapkan. Kita akan dapat memupuk dan memahami setiap konsep dalam Rukun Negara itu. Di samping kita akan dapat mengaplikasikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam setiap baris ayat Rukun Negara itu untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Saya dapat lagi memahami prinsip-prinsip Rukun Negara bagi mengekalkan keamanan serta kemerdekaan yang kita capai. Lebih 300 warga pendidik dan pelajar dari SMK Membakut, SMK Gadong, SMK Weston dan SMK Pangeran Omar II Sepitang menghadiri majlis ini. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dijangka merasmikan Festival Bagandang kali ke-7 di Beaufort yang akan diadakan pada 29 hingga 31 Julai tahun ini. Ahli Parlimen Beaufort yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata, kehadiran Perdana Menteri itu kelak bukan sahaja sebagai simbolik pengiktirafan, malah dapat memartabat budaya bergandang ke peringkat antarabangsa. Kita mahu pula menonjolkan festival bergandang kita ini sampai ke peringkat nasional dan antarabangsa, di mana orang yang paling sesuai, pemimpin yang paling sesuai untuk datang, bukan saya datang ke sini tapi mengiktiraf kewujudannya seni budaya bangsa daripada daerah Beaufort ini, khususnya daripada Sabah ini amnya, iaitu yang amat berhormat Perdana Menteri ialah pemimpin nombor 1 dalam negara kita. Beliau ditemui media selepas menghadiri mesyuarat jawatan kuasa pelaksana Festival Bagandang di Beaufort. Katanya, Festival Bagandang tahun ini akan turut menyaksikan persembahan begandang dari negeri-negeri lain dan negara Brunei Darussalam. Festival itu juga akan dimeriahkan pesta makanan tradisi, pertandingan silat, larian begandang 10 km, kayuhan berbasikal beramai-ramai, bengkel begandang dan pertunjukan kereta. Seterusnya kita ikuti senarai acara-acara di Sabah dalam di hari-hari ini. Seawal pukul 7 pagi ini akan berlangsung kejohanan balapan dan padang sukan pendidikan khas dan integrasi zon Pantai Barat Utara di Padang SK Pekan Pitas. Sementara itu, pada pukul 8.30 pagi ini, program keselamatan di Laut Bersama Maritim Malaysia Cawangan Sabah akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Ulu Sepanggar. Manakala pukul 9.30 pagi ini, Majlis Pelancaran Rumah Contoh dan Pelancaran Jualan Blok A Puncak Gloxinia Fasa 4 di Kinarut akan dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor. Hari sekali pada pukul 10 pagi akan diadakan majlis penyerahan surat pelantikan kepada penolong pegawai dakwah usia bahagian di Kota Kinabalu.
Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian dengan perkembangan itu tadi.